Warahmatullahi Wabarakatuh. Hai pelajar semua, bertemu lagi kita dalam sesi PDPR yang masih membincangkan modul yang kedua iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Cikgu nak ingatkan kembali kepada kamu semua bahawasanya dalam modul yang kedua ini ada 4 standard kandungan yang mesti kita kuasai. Dan untuk pengetahuan semua, kita telah belajar mengenai 2.1, 2.2 dan 2.3. Maka pada hari ini kita akan mempelajari standard kandungan yang terakhir iaitu 2.4 teknologi pemprosesan makanan. Di dalam teknologi pemprosesan makanan, terdapat 5 lagi tajuk kecil yang perlu kita fahami. Iaitu yang pertama, mengetahui apakah itu pemprosesan makanan. Yang kedua, mengetahui tujuan pemprosesan makanan. Yang ketiga, bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Yang keempat, teknologi pemprosesan makanan. Dan impak penggunaan bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan pemprosesan makanan? Proses ini merujuk kepada sebarang proses yang mengubah keadaan semula jadi makanan tersebut. Apakah tujuan pemprosesan makanan? Pertama adalah untuk menghapuskan tindakan mikroorganisma yang merosakkan makanan. Yang kedua, apabila tiada tindakan mikroorganisma, maka makanan tersebut dapat bertahan lebih lama. Yang ketiga, untuk menjadikan sesuatu makanan itu lebih mudah dimakan, dicerna dan diserap oleh badan. Dalam pemprosesan makanan, terdapat bahan kimia yang digunakan bagi menjayakan pemprosesan makanan tersebut. Terdapat 8 jenis bahan kimia yang boleh digunakan, iaitu bahan awet, pewarna, peluntur, perisa, penstabil, pemanis dan pengimulsi. Setiap 8 jenis bahan kimia tersebut mempunyai fungsi yang tertentu. Seperti yang anda lihat di dalam slide ini, anda boleh lihat fungsi setiap bahan kimia itu bersama contoh bahan kimia dan juga contoh makanan. Secara umumnya, bahan awet digunakan untuk mencegah makanan dari dirosakkan oleh mikroorganisma. Manakala pewarna pula adalah untuk menambahkan warna makanan tersebut agar lebih menarik. Peluntur pula digunakan untuk membuang warna yang tidak dikehendaki dari makanan tersebut. Perisa adalah untuk menambah rasa makanan itu. Penstabil pula adalah untuk menghalang pemendapan dan membaiki tekstur makanan. Pemanis pula adalah untuk memaniskan makanan. Dan pengimulsi adalah untuk menstabilkan campuran minyak dengan air. Anda boleh lihat contoh-contoh bahan kimia dan contoh makanan seperti yang tertera. Sekarang kita hendak mempelajari mengenai teknologi pemprosesan makanan. Teknologi pemprosesan makanan ini digunakan untuk memproses dan membungkus makanan. Di samping itu, kegunaannya juga untuk memastikan makanan tersebut tahan lebih lama. Seperti bahan kimia tadi, teknologi dalam pemprosesan makanan juga mempunyai 8 jenis, iaitu pempasteuran, pendehidratan, pembukusan vacuum, penyinaran, kering beku, pengetinan dan pembotolan, pendinginan dan penyejuk bekuan. Setiap satu daripada teknologi ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Bagi teknologi pempasteuran, susu dipanaskan sehingga 72 darjah Celsius selama 15 saat atau 63 darjah Celsius selama 30 minit, diikuti dengan penyejukan dan pembungkusan serta-merta. Jika anda lihat dalam gambar di slide ini, ia adalah seperti minuman susu, yogurt yang kita selalu minum. Pempasteuran ini membunuh bakteria tetapi tidak membunuh spora bakteria. Dan ia mesti disimpan dalam peti sejuk pada suhu 4 darjah Celsius. Makanan yang diproses melalui pempasteuran ini hanya bertahan beberapa hari. Tapi
Ia kekal rasa dan nutrien makanan tersebut. Bagi pembungkusan vacuum pula, proses ini dilakukan dengan membuang semua udara daripada bungkusan itu. Maka, tiada lagi oksigen untuk mikroorganisma hidup dalam makanan tersebut. Ini penting untuk menghalang pengoksidaan makanan. Seterusnya, bagi proses pengetinan pula, makanan dan bahan tambah dimasukkan di dalam tin dan dipanaskan pada suhu 120 darjah Celsius. Tindakan ini akan membunuh mikroorganisma dan spora. Udara disedut keluar dari tin dan tin tersebut akan dimateri. Itulah sebabnya pengetinan ini akan membenarkan makanan tersebut tahan sehingga 2 tahun. Walau bagaimanapun, ia tidak mengekalkan rasa asal dan nutrien makanan tersebut. Seterusnya, kering beku ataupun penyejuk bekuan kering. Di sini, suhu diturunkan sehingga di bawah suhu negatif 18 darjah Celsius dan divacuumkan. Oleh sebab itu, ketulan ais akan terbentuk. Dalam teknologi ini, makanan akan kekal warnanya, rasa dan juga teksturnya. Makanan juga dapat disimpan dalam tempoh yang lebih lama kerana tiada mikroorganisma dapat hidup dalam cuaca ataupun suhu yang sangat sejuk. Dalam teknologi pendinginan ataupun kita panggil sebagai penyejukan, makanan disimpan dalam peti sejuk di antara suhu 0 darjah Celsius hingga 5 darjah Celsius. Ia secara tidak langsung akan memperlahankan aktiviti mikroorganisma tetapi tidak membunuhnya. Perkara baik bagi pendinginan ini adalah ia mengekalkan rasa dan tekstur makanan. Tetapi, makanan hanya dapat bertahan untuk beberapa hari sahaja. Bagi makanan yang diproses menggunakan proses teknologi penyinaran, makanan ini akan didedahkan kepada sinar X ataupun sinar gamma selama beberapa saat. Tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisma dan serangga yang hidup dalam makanan tersebut. Proses ini akan memusnahkan beberapa jenis vitamin. Walaupun demikian, kualiti makanan dapat dikekalkan dalam tempoh yang lebih lama. Bagi teknologi pendehidratan ataupun dehidrasi, proses ini adalah untuk membuang air atau kelembapan dari makanan tersebut. Caranya adalah dengan menambah gula atau garam ataupun mengeringkan di bawah cahaya matahari melalui penyalaian ataupun pengeringan di dalam ketuhar. Dalam proses ini, sudah pasti sedikit nutrien akan musnah. Tetapi, makanan dapat bertahan selama beberapa tahun. Seterusnya, kita akan mempelajari impak ataupun kesan terhadap penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam pemprosesan makanan. Seperti yang anda tahu, bahan kimia adalah sangat perlu dalam pemprosesan makanan. Tetapi, penggunaan yang berlebihan boleh memberikan kesan yang negatif kepada manusia. Bagi jenis bahan kimia, bahan awet, kesannya boleh menyebabkan alahan pada kulit, memusnahkan vitamin B dalam makanan dan juga boleh mengganggu sistem pencernaan manusia. Bahan awet yang terdapat dalam sausage dan daging iaitu natrium nitrat boleh mencacatkan otak dan mengganggu pertumbuhan fetus di dalam kandungan ibu. Fetus di sini adalah janin. Bagi bahan kimia pewarna pula, jika berlebihan mengambilnya dalam makanan kita, boleh mengakibatkan penyakit kanser, keracunan makanan serta kemandulan. Bagi bahan kimia peluntur pula, ia boleh mengakibatkan keracunan makanan. Seterusnya, bahan kimia jenis perisa boleh mengakibatkan penyakit kanser dan kecacatan otak pada kanak-kanak. Manakala bahan kimia pemanis boleh meningkatkan risiko menghidap penyakit kencing manis ataupun diabetes dan boleh mengakibatkan penyakit kanser. Dan yang terakhir, jika bahan kimia pengantioksida adalah berlebihan dalam makanan, boleh mengganggu fungsi sistem badan, merosakkan organ dalaman seperti ginjal dan hati, serta menyebabkan masalah sesak nafas bagi individu yang menghidap asma.
Untuk mengelakkan perkara yang tidak baik itu berlaku, maka Akta Makanan 1983 dan Peraturan Peruntukan Makanan 1985 telah dikeluarkan oleh kerajaan, yang mana bahan kimia yang mungkin mendatangkan kesan negatif terhadap manusia akan diharamkan sama sekali ataupun dihadkan kuantitinya dalam sesuatu makanan yang diproses. Kesimpulannya, untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, perlu tahu apakah maksud pemprosesan makanan. Apabila kita mengetahui maksud pemprosesan makanan, kita kena tahu apakah tujuan prosesan makanan itu dilakukan. Seterusnya, terdapat 8 jenis bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Dan kita juga kena tahu kesan ataupun impak penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam pemprosesan makanan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui 8 jenis teknologi pemprosesan makanan. Itu saja untuk hari ini. Sebelum cikgu tamatkan pengajaran, harap kamu semua jangan lupa untuk menyelesaikan tugasan modul muka surat 36 hingga 40 dan soalan kuizi yang cikgu akan bagi sebentar lagi.